Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh and very good morning to all of you. Okay, so hari tu saya ada bagi kan dataset dia dekat dalam GC. So ni dataset untuk kamu praktis. Okay. Dan okay, ada yang request pada saya untuk tunjukkan step by step macam mana nak praktis ni. Okay. Saya ingatkan kamu dah expert. So that's why saya bagi dataset sahaja. Saya tak tunjukkan video je. Saya tak tunjukkan video pun. Okay, so dataset ni nanti kamu akan dapat yang bentuk macam ni dah. Tak ada tak payah nak key in pun. Okay. Tapi ni saya akan tunjukkan kepada kamu macam mana nak key in data ni dulu. Okay. Sebagai ni sebagai latihan je lah untuk kamu tahu cara macam mana nak key in data. Okay, tapi dekat dalam practical assessment nanti dah dibagi siap-siap dataset ni. Okay, so klik dekat sini SPSS. Dia memang lambat sikit SPSS ni. Okay, tunggu je. Bila dia keluar macam ni, kamu klik dataset. Lepas tu kamu klik open. Dia akan keluar lah yang kosong. Okay, so lepas tu, bila dia keluar ni kan, kamu tekan variable view. Lepas tu kamu klik dekat sini. Contoh kamu nak bubuh dekat dalam questionnaire tu kan, ada nombor ID. So letaklah ID dulu. Lepas tu enter. Dia akan keluar lah macam ni. Lepas tu decimal ni, tukarkan jadi kosong. Kalau nak buat 2 pun boleh juga. Tapi dia macam agak pening sikit lah nanti. Okay, lepas tu measure ni ikut yang 4 scale of measurement hari tu lah yang kita belajar masa mula-mula kelas dulu. Okay, so kalau ID ni dia hanya melambangkan identity. So dia adalah nominal. Right, lepas tu macam gender. Ubahlah type gender dekat sini. Okay, lepas tu enter. Tukarkan decimal ni jadi kosong. Kalau macam kat label ni kamu nak bubuh contoh ID of respondent. Dia macam label ni hanyalah detail kepada benda apa yang dekat sini. Variable apa. Contoh yang ni dekat sini kamu tulislah gender of respondent. Okay. Lepas tu gender. Gender apa? Nominal juga. Sebab dia hanyalah melambangkan identity. Male dengan female kan. Okay, so untuk gender ni, kan dia ada, dia ada 2 kan. Male dan juga female. Lepas tu dia kod siap-siap. Contoh dekat questionnaire tu dia bagi male nombor 1, female nombor 2. So kamu add dekat value ni. Okay, masukkan dekat value ni 1. Label dekat sini male. Okay, lepas tu add. Lepas tu buat pula 2 untuk female. Female. Lepas tu add. Okay, lepas tu ni kamu klik OK. Macam tu. So nanti kalau macam ada soalan dia tanya show me how to buat value ni untuk age ke, untuk gender ke, untuk apa ke. So kamu tunjukkanlah yang macam saya buat tadi. Tekan yang ni tadi, tekan 1, lepas tu bubuh male. Tekan 2, bubuh female. Okay. Lepas tu klik OK. So dah settle 1 mark. Boleh Lepas tu pula kalau macam ada dekat situ race. So tekan enter. Lepas tu klik ni kosong. Tak kat sini race of respondents. Okay. Lepas tu dia melambangkan identity je kan. So dia adalah nominal. Okay, contohlah dekat race tu dia ada 4 race. Okay. Contoh macam ni. Tunjukkan macam mana nak tambah value dekat race ni. Okay. 1 Malay, 2 Chinese, 3 Indian, 4 others. Lepas tu kamu tunjukkanlah. Tambah value ni 1. Lepas tu dekat label ni tulis Malay.
Lepas tu add. Lepas tu 2. Lepas tu Chinese. Lepas tu add. Okay. 3. Indian. Add. 4. Others. Sorry. Add. Lepas tu klik OK. Sudah. Dapatlah 1 markah untuk yang soalan yang kalau ada soalan tentang value ni. Okay, so ni cara untuk key in data. Kalau macam dekat questionnaire tu ada Likert scale kan. Contoh item 1, kita tak tahulah item tu tentang apa. Nanti macam dekat group project kamu tu adalah environmental knowledge ke, environmental attitude ke. So kamu bubuhlah EA 1 macam tu dekat sini. Untuk environmental attitude. Okay. Yang ni saya just main random macam ni. Okay. So lepas tu decimal. Tukarkan jadi kosong. So letaklah sini apa benda dekat situ. Contoh environmental attitude 1 kan. So tulislah environmental attitude 1. Okay. Lepas tu dekat sini bila Likert scale dia adalah inilah buat sebab dia interval kan. Likert scale dia boleh 2. Satu ordinal, satu interval. Okay. Tapi yang ni kita buatkan dia jadi scale interval. Okay. Lepas tu dia kan ada 5 kan selalu. 1 strongly disagree. Okay. Yang ni kalau kamu tak nak tekan add, tak nak klik add, kamu klik enter pun boleh. Okay. Lepas tu 2. Disagree. Enter. 3. Neutral. Enter. 4. Agree. So enter. 5 pula. Strongly agree. So dah settle Likert scale-nya. Okay. Tunjukkan ni. Kamu akan dapat 1 marks dekat sini. Okay. So ini macam mana nak key in data. Dan yang ni tak masuk pun dekat dalam practical assessment test. Okay. Sebab nanti kamu dah dapat dah siap-siap dataset yang macam ni. Okay. So now. Okay, so contoh kalau macam soalan tu dia minta kamu tunjukkan frequency table sahaja bagi age contoh ataupun bagi weight, bagi height, bagi gender ke Ini contoh je So saya bagi tahu satu contoh je. So nanti kamu boleh buat balik step ni untuk variable yang lain. Okay. So contohlah dia nak age sahaja. Okay, so kamu klik analyze. Okay, lepas tu descriptive statistics. Lepas tu klik frequency. Dia nak frequency table sahaja. So kamu klik age ni kat sini. Kamu klik arrow. Okay, so make sure tick display frequency table ni. Dia tak minta pun tau. Mean, median, mode tu dia tak minta. So kalau macam dia nak frequency table sahaja. Ni tadi pilih yang age. Klik arrow. Lepas tu tekan OK je lah. Make sure yang ni tick. Okay. Klik OK. Tunjuk output ni pada saya dapat full mark nanti. Boleh Senang je. Kalau macam untuk weight pun sama juga. Buat langkah yang sama. Analyze, descriptive statistics, frequency. Okay, lepas tu ni reset Ambil weight pula. Lepas tu klik arrow ni, lepas tu klik OK. Tunjukkan table ni dapatlah full mark. Okay, kamu tak payah nak interpret apa pun. Tak payah cakap pun. Okay, lepas tu Okay, lepas tu contoh dia nak kamu tunjukkan bacat bagi height ni pula. Lepas tu bacat dengan ni lah frequency table ni kan. Kamu klik height ni, klik arrow, lepas tu klik chart, lepas tu klik bacat. Boleh? Lepas tu klik continue, lepas tu klik OK. So keluarlah dekat sini untuk height pula. Ni dia punya bar graph. Okay, tunjukkan benda ni pada saya. So saya bagilah full mark nanti.
Masa practical assessment tu memang saya takkan cakap langsung Okay. So dah settle yang tu. Okay, contohlah kalau macam dia minta kamu bagi age, tunjukkan frequency table, tunjukkan, tak. Contohlah dia minta tunjukkan mean, mode, median tu kan. Tapi dia tak nak pun frequency table. Lepas tu kamu klik age ni, klik yang ni, lepas tu kamu klik statistics, klik lah mean, median, mode. Kalau dia minta lebih lagi letak dia minta ni lah standard deviation ke variance ke range kan, klik je lah sini. Tapi yang ni kamu kena ikut based on soalan tu Kalau dia minta mean, median, mode je, klik yang ni je lah. Tapi kalau dia minta mean, median, mode, lepas tu kamu pergi klik semua yang ada dekat sini ni, standard deviation, variance, range, kurang lah markahnya. Okay, sebab soalan hanya minta 3 ni sahaja. Okay, lepas tu tekan continue. Okay, lepas tu contoh kalau macam dia nak baca juga. So, kliklah baca kat sini. Okay, lepas tu continue. Lepas tu tak payah. Dia tak minta frequency table kan. So, untick yang ni. Okay, lepas tu klik OK. Keluar dekat output ni. Yang ni je dengan yang ni je. Boleh? Okay. Okay. Ada lagi. Contohlah dia nak mean, median, mode sahaja bagi weight ni. So, klik analyze, klik descriptive statistics, klik frequency ni. Okay. Lepas tu, kamu tekan reset make sure reset Sebab yang variable yang dah guna tu tak payah ni lah, kita tak nak lah untuk soalan tu. Okay, so klik apa tadi, weight tadi kan. Contohlah soalan yang ni. Lepas tu dia nak okay, klik arrow. Lepas tu dia nak contohlah dia nak standard deviation dengan mean sahaja. Lepas tu klik je lah continue. Kalau soalan tu dia nak variance dengan median, klik dua ni lah. Kalau dia nak mean dengan mode, klik mean dengan mode je lah. Okay. So macam tu je soalan. Dia bergantung kepada soalan tu. Apa yang soalan tu minta sahaja. Jangan pula kamu pergi tekan lebih. Okay. Lepas tu klik continue. Contohlah yang ni dia tak nak pun baca. So tak payahlah tekan baca ni. Lepas tu frequency table pun dia tak nak. Dia nak dua tu je. So klik lah okay. Tunjukkanlah yang ni. Output ni. So dah settle. Dapat full mark. Tak payah cakap apa-apa. Tak payah nak interpret data pun. Okay. Okay kelas. So next akan ada juga soalan tentang record. Yang ni saya ada tunjukkan masa awal-awal kelas dulu kan. Okay. So yang ni untuk record contoh lah dekat soalan tu. Sekejap. Kita tengok. Age yang paling kecil berapa? Yang paling besar berapa? 28. Yang paling besar, yang paling kecil 22. Okay, so contohlah kan. Dia suruh kamu record age. Okay. So, kamu tekan transform. Okay, lepas tu ni, kamu buat record into different variables tau. Jangan same variables. Kalau same variables nanti dia akan keluar dekat sini. Dekat age ni, nanti dia akan tukarkan jumlah tu dekat sini. Berdasarkan range tu nanti. Okay, so yang ni saya nak kamu record into different variables. Okay, so klik yang ni untuk soalan record. Lepas tu klik age. Okay, lepas tu klik arrow. Lepas tu kamu tekan all and new values ni. Okay, lepas tu dekat all value ni kamu klik range. Lepas tu kamu klik. Tadi kan nombor yang paling kecil kan 22 kan. So kita buat 22 ke 20. Paling besar 28. Tak apalah. 22 ke 24. Okay. Lepas tu ini value 1. Lepas tu dekat new value ni tekan 1 Lepas tu add. So nanti
Yang mana yang age 22 sampai 24 tu, dia akan tukarkan jadi range dia kepada 1. Okay. So, ini adalah untuk soalan record. So, kamu kena tunjuk dekat saya ni lah. Macam mana nak, record ni lah. Nanti benda ni, range berapa-berapa amount ni, saya akan bagi dekat dalam soalan tu. So, kamu kena refer dekat soalan tu sahaja. Okay, tak payah nak cari macam saya tadilah. Tak payah nak tengok nombor paling kecil, nombor paling besar tu. Okay. So, next. Untuk yang range yang kedua pula. 25 sampai 27. Okay. Lepas tu, klik value 2. Lepas tu, add. Okay. Lepas tu, 28. Tak apalah, yang ni kita buat 28 sampai 30. Tak apalah. Bukannya 30 yang paling besar kan. Tapi tak apalah, kita bubuh juga. Nak masukkan, nak bagi dia punya ni konsisten. Nak bagi dia punya jarak ni kan konsisten kan. Okay. Okay. Lepas tu yang ni value 3. Lepas tu add. Tunjukkan pada saya yang ni. Lepas tu kamu klik continue. Okay. Lepas tu dekat name ni pula. Tadi ni kan variable kita age kan. Lepas tu yang ni kamu buat new underscore age. Contoh macam tu. So tekan change ni lah. Tekan dekat name ni new underscore age. Lepas tu tekan change. Okay. Lepas tu klik OK. Dia tak keluar pun dekat sini tau. Jangan tunjuk output dekat saya untuk record. Tapi kamu kena tunjuk dekat saya yang ni. Yang ni. Okay. Dekat data view ni, kamu kena tunjuk kat saya new age ni. Okay. So, nanti dia akan keluarlah variable, new variable dekat sini. So, kamu tukarkan dia punya decimal ni jadi kosong. Lepas tu yang ni jadi scale. Scale. Sorry. Dia jadi inilah ordinal. Sebab dia dah interval kan. Okay. Lepas tu, nampak kan? Umur 24 dalam range yang pertama. Umur 25 dalam range yang kedua. Dia bahagikan siap-siap dekat sini. So, kamu tunjuk je lah untuk soalan record ni. Tunjukkan pada saya yang ni. So, kamu akan dapat full mark lah. Okay. Boleh So, itu saya bagi satu contoh je tau. Kalau macam soalan tu, tengok depends pada soalan. Kalau macam dia minta weight punya. Buat je macam step tadi. Okay, so yang ni kamu boleh praktis sendiri dulu. Lepas tu kalau macam nak letak nombor berapa ke berapa tu, yang tu bergantung kepada soalan nanti. Dekat soalan saya akan bagikan berapa amount tu. Daripada 22 ke 25, 25 ke berapa apa semua tu. Okay. Lepas tu, kalau macam kamu nak praktis untuk yang lain ni, untuk weight, untuk height ni, boleh. Tapi kamu kena cari dulu lah. Minimum number dia berapa, maximum number dia berapa. Lepas tu kamu kena buat class interval sendiri. Macam main agak-agak je lah berapa. Macam tadi tu. Boleh Alright. Lepas tu kan. Untuk next. Contoh lah. Okay. Contoh. Untuk soalan yang ni. GK1, half GK1 sampai half GK10 ni. Untuk soalan yang ni. Mungkin lah. Akan ada soalan tentang compute mean ataupun find mean. Dua-dua tu benda yang berbeza tau. Okay, so ni saya cuma tunjukkan contoh sahaja. Alright. Kalau kamu nak tengok mean, nak find mean bagi half GK1 sampai half GK10 ni, kamu klik analyze. Okay. Lepas tu descriptive statistics. Alright. Lepas tu frequency. Okay. Lepas tu klik reset yang ni Okay. Lepas tu kamu pilih general knowledge 1. Sampai general knowledge last 10. Pilih letak dekat sini. Lepas tu kamu klik statistics. Kamu klik mean sahaja. Okay. Lepas tu continue. Boleh
So yang ni tak apalah, ni diminta min saja kan. Tapi kalau kamu nak tak payah antik display frequency table ni. Biarkan sahaja. Okay, lepas tu kamu klik OK. So nanti table ni lah yang saya nak tengok dalam output SPSS tu. Tunjukkan yang ni, kamu akan dapat full mark. Boleh? Okay, next. Compute mean. Okay, compute mean ni dia agak susah sikit. Macam yang saya tunjuk hari tu lah dekat dalam Google Meet tu. Tak adalah susah mana pun, biasa je. Okay, untuk cari compute mean bagi half GK1 dan juga sampai half GK10 ni, kamu tekan transform, lepas tu kamu tekan compute variable. Boleh? Lepas tu dekat target variable ni, kamu tekan mean underscore GK. Okay, mean underscore half GK. Boleh? Lepas tu, kamu klik all, kamu drag mouse kamu sampai bawah, cari min dekat mana. Oh, okay. So, klik min ni, lepas tu klik arrow atas ni. Boleh Lepas tu, kamu tekan general knowledge 1. Inilah yang dekat bawah height ni lah yang nilai yang first. Okay. Lepas tu klik arrow. Dia akan keluar dekat situ. Lepas tu yang ni kamu highlightkan dia. Lepas tu kamu pilih yang kedua pula. Lepas tu klik arrow ni. Lepas tu yang ni yang ketiga pula kamu tambah koma sendiri. Lepas tu klik 4 pula. Tekan arrow. Lepas tu tambah koma. Yang ni 3. Lepas tu tekan koma. Tekan yang 4 pula. Koma 5 arrow. Koma 6 arrow. Koma 7 arrow. Koma 8 arrow. Koma 9 arrow. Dan last kali yang ke-10. Buat sampai 10 tau. Okay, sudah settle yang ni, kamu klik OK. Yang ni pun jangan tunjuk dekat SPSS output tau. Memang dia akan keluar yang ni je, compute mean dia. Tapi dia akan keluar sebenarnya dekat ni. Variable view ni dia akan keluar kat bawah sekali ni. Okay. Dekat data view dia akan keluar dekat tepi new age tadi. Ni dia. Tunjukkan benda ni kepada saya. Yang ni tak payah tukarkan desimal tau. Biarkan. Sebab dia memang bagi dia dalam bentuk perpuluhan. Okay. Sebab kalau kamu tukarkan nanti yang 3.8 dia akan bundakan jadi 4 juga. So nanti min semua sama. Okay. So untuk yang ni kekalkan decimal place dia kepada 2. Jangan tukar jadi kosong. Okay. Lepas tu tunjukkan kepada saya benda ni. Okay. Tunjukkan kepada saya benda ni daripada atas dan bawah. So kamu akan dapat full mark untuk compute min. Okay. Yang ni saya tak tahu soalan yang mana keluar lah. Okay. So, untuk next tentang correlation dan juga tentang t-test. Okay Alright. Untuk correlation, okay, contohnya kan, kalaulah dia nak tengok correlation antara gender dengan age, contohlah. Okay, so kamu tekanlah analyze, lepas tu tekan correlate, tekan bivariate, lepas tu pilih age dan juga gender tadi. Tapi sebenarnya gender ni nominal ni, sepatutnya point by serial. Tak apalah, tukarlah soalan. Kita ambil age dengan weight je. Okay. Age dan juga weight ni. Yang ni kalau kamu nak klik 2, tekan ni lah, control. Kan klik satu kan, klik age. Lepas tu tekan button control. Lepas tu kamu klik dekat weight ni. Okay, lepas tu klik arrow. Boleh?
Yang ni tak payah tekan apa-apa. Pastikan Pearson ni klik, Tutel klik, dengan flag significant correlation ni klik. Lepas tu klik OK. So, dah settle dekat sini. Dekat correlation ni, kamu baca table ni. Okay. Lepas tu, saya akan tanya kamu, significant ataupun tidak. Okay, kalau significant, kamu angguk dekat dalam Google Meet tu nanti. Kalau tak significant, kamu geling. Saya tak nak kamu cakap. Sebab kalau kamu cakap, nanti kawan kamu yang lain tu akan dengar jawapan kamu. So, kamu angguk dan geleng je. Tunjukkan video sahaja pada saya. Jangan cakap apa-apa. Okay, so yang ni tak payah nak interpret apa. Just tunjukkan sahaja table ni dan bagi tahu saya significant ataupun tidak. Okay, yang tu saya dah bagi tahu dekat dalam saya punya video tentang correlation ni kan. So, yang ni saya takkan bagi tahulah jawapan nanti. Okay, nanti takut yang ni soalan yang keluar. Mana nak tahu kan. Okay, so kalau macam soalan tu dia nak tengok correlation antara weight dengan height ni, ulang je lah langkah tadi. Guna Pearson je semua. Jangan tukar Spearman sebab semuanya scale. Okay. Kalau macam dia nak height dengan ni lah health GK ni kan. So, kamu klik analyze. Sama juga. Lepas tu correlate, bivariate. Lepas tu sekejap, reset. Okay, lepas tu height dengan ni. Height dengan mean health GK ni. Sebab tadi kan kita dah compute mean kan. So, ambil yang tu. Height dan juga mean health GK. So, klik arrow dua-dua ni. Okay. So, lepas tu pastikan yang ni klik, yang ni klik, yang ni klik juga. So, klik OK. So, keluar table ni nanti. So, correlation ni dia based on soalan tu. Dia minta apa. Antara apa dengan apa. Dia dua sahaja Dua variable sahaja. So, nanti kamu bacalah table ni. Nak tengok yang mana satu. Kat mana satu nak tentukan dia significant ataupun tidak. So, kalau significant, kamu angguk. Kalau tak significant, kamu geling. Okay. So, next. Soalan yang last tentang t-test. Okay. Untuk yang soalan t-test ni, contohlah kan, kalau dia nak tanya kamu difference antara mean health GK ni dengan gender. Okay, sebab kita cuma belajar hari tu yang independent sample t-test je kan. Yang pair sample t-test dengan one sample t-test hari ni baru kamu belajar. Minggu ni baru kamu belajar. Okay, so that's why saya akan tunjukkan yang independent sahaja. So, dekat independent kat sini memang semuanya akan berkaitan dengan gender. Okay, kelas. So, next. Untuk soalan yang last kali berkaitan dengan t-test. So, untuk t-test ni kan saya cakap hari tu masuk yang independent sample t-test je kan. Yang paired sample dengan one sample tu minggu ni baru kamu belajar. So, that's why tak masuk. Okay, so untuk independent ni memang semuanya akan berkaitan dengan gender ni. So, mungkin akan ada soalan yang mana dia tanya apakah significant difference between age dengan gender, ataupun between weight dengan gender, ataupun between height dengan gender, ataupun between ni mean health GK and gender. So saya tak tahu soalan mana yang masuk. Okay. Okay, so yang ni saya bagi untuk praktis je untuk soalan last kali ni. So, contohlah kan dia nak kamu tengok significant difference between mean health and gender. So, how to do it? Okay. So, kita kena klik analyze ni. Kamu tunjukkan pada saya bila nampak je soalan t-test ni, kamu klik analyze. Lepas tu kamu klik compare mean ni. Pergi dekat compare mean, lepas tu kamu pilih independent sample t-test. Okay. Lepas tu, dekat test variable ni, kamu pilih yang mean health GK tadi. Lepas tu kamu klik arrow yang atas untuk test variable. Okay, sebab kita nak tengok yang mean health GK dan juga
gender. So, gender ni kamu letak dekat grouping variable yang bawah ni. Boleh? Lepas tu, ni option ni tak payahlah sebab memang kita guna confidence interval 95%. Okay, so yang ni tak payah tukar. Kalau soalan tu nak 99, baru kamu tukar. Boleh? Lepas tu, dekat sini, klik dekat define group. Okay, sebab group 1 ni untuk male, group 2 ni untuk female. So, kamu dekat group 1 tekan 1, group 2 tekan 2. Okay. Lepas tu kamu tekan continue. Okay, dah settle test variable. Bubuh dah variable apa yang kita nak kaji dengan gender ni. Lepas tu dekat grouping variable, klik variable. Lepas tu define group. Kamu klik OK. Dekat sini. Okay. So, kan saya ada tunjukkan dekat dalam video tu cara untuk baca table independent sample t-test ni kan. Okay. So, nanti kalau macam soalan tu dia akan tanya signifikan ataupun tidak. So dekat mana kamu nak baca? Kamu refer dekat dalam video tentang t-test ni tentang independent sample t-test ni. Dekat mana, macam mana cara nak baca table ni? Dekat mana kita nak tengok signifikan ataupun tidak tu? So nanti kalau macam saya tanya kamu signifikan ke tak? So kamu pun rasa, kamu tengok table ni lepas tu kamu cakap, signifikan kot. So, kalau signifikan, angguk. Kalau tak signifikan, geling. Boleh Lepas tu, kalau macam, contohlah soalan ni kan, jawapan sebenar dia tak signifikan, tapi kamu pergi angguk. So, kuranglah markah dekat situ. Okay. So, that's all untuk practical assessment test untuk practice. Okay, so, dataset ni sebenarnya saya gunakan yang sama sahaja untuk kamu punya practical assessment test. Okay, saya tak akan tukar pun. Saya gunakan yang sama sahaja. Cuma soalan tu nanti ada set A dan juga set B. So, bergantung kepada kamu lah. Yang mana yang kamu, bergantung pada saya lah. Yang mana saya akan bagi kepada kamu nanti. Soalan yang mana saya akan bagi pada kamu nanti. Mungkin dekat dalam satu sesi yang sama tu, seorang tu dapat set A, yang ni dapat set B, yang tu dapat set A, yang ni dapat set B, macam tu. Okay? So, dia different set. Okay, so that's all. Good luck untuk practical assessment kamu. Okay, kalau macam kamu nak gunakan, macam nak buat practice untuk t-test tadi kan, guna gender dan juga age ke, height ke, weight ke, buat je. Asalkan kamu praktis dan gunakan langkah yang sama macam yang saya tunjukkan dalam video ni. Boleh? Okay, so that's all. Bye. Thank you.